Dengan dia ke? Dengan abang ni, sepupu ni? Mula-mula tu rasa macam abang sendiri, tapi lama-lama tak tahu dah Ustaz. Maka Lepas tu dia rasa rindu dengan dia. selalu macam masa masa tingkatan 3 tu, tambah-tambah kalau saya stres kan, saya selalu nampak muka dia. Lepas tu kalau muka dia lepas tu sebiji macam dia. Lepas tu saya perhati, bukan orang lain. Oh, Macam Kak tu. teringat kat dia kot. Saya rasa Kak kenal dengan dia kot. Mungkin lah kot, tapi saya rasa bukan Ustaz. Bukan? Bukan. Sebab Apa reaksi dia pula? Dia ada cuba nak berhubung dengan Kak ke? Dia cuba cari Kak ke? tak ada. Oh, dia tak? Sebenarnya sentiasa ada dalam mimpi. Dalam ingatan, dalam mimpi. Oh. Lepas tu dalam mimpi tu pernah juga dia ajak macam kahwin kan. Saya tak bagi jawapan. Saya tak macam nantilah macam tu. Tak bagi jawapan langsung. Tak pernah bagi jawapan apa. Rumah dekat ke Kak dengan sepupu ni? Rumah dekat. Dulu duk jumpa dia macam rapat. Ya? Dulu kan jenis rapat kan. Oh. Rapat pun tak kisah lah. Saya pun dia tak cerita banyak. Yalah, tak tahulah benda Masa ni. pergi study tu boleh cerita. Tiap-tiap malam duk mimpi siapa terganggu tak nak belajar. Pagi mimpi tapi dia tak suka dia kata. Mula-mula jumpa. Kadang-kadang tu saya benci nak Ustaz. Benci. Lepas tu bila ada tu macam nak jumpa, tapi saya tolak balik benci tu. Tak mau jumpa dengan dia. Apakah ini dinamakan cinta? Kan Kak? Tak tahu. Tapi Kita bincang ni nak bagi korang beban dia kan. Saya takut Kak kenal dengan dia kot. Memang orang jatuh cinta macam tu Kak. harap tak mau. Harap bukan Ustaz. Yalah, tapi itulah kata cinta ni buta. Dia tak kenal siapa. Mungkin Kak berkenan dengan dia. Mungkin Kak rasa dia orang yang sesuai dengan Kak. Impian orang yang Kak impikan mungkin. Tapi Kak tak tahu apa itu cinta sebab Kak tak pernah ada hubungan. Kak tak pernah ada hubungan dengan lelaki kan, no? Kalau boleh saya minta simpang Ustaz. Tak mau. Dalam Islam tak salah pun kalau nak kahwin dengan sepupu. Tak, kena ikhlas. Kalau Kak rasa Kak suka dengan dia, Kak kena jumpa dia. Jangan takut. Tengok apa reaksi dia pula. Kak jangan takut. Cuma saya macam tak puas hati sebab apa selalu mimpi dia tu ada dalam Dia ada selalu dalam mimpi saya. Dia Banyak tahun. Setiap malam mimpi sampai dia nak belajar. Dia tak mau dia tahu. Tapi main dalam mimpi. Yalah, Allah SWT Muhammad. Sana. Assalamualaikum. Hello. Ya. Okey. Ambil beg tu. Oh, ingat Kak keluar dah, tak keluar lagi. Kalau tinggal mereka, bahaya main dengan budak-budak tu. Dah lah kalau tinggal kat rumah, mereka main dengan budak-budak, sama-sama budak-budak, tak tahu mereka nak pergi mana, mereka buat apa. Apa dia? Tahu. Tak, Zah nak pergi mana? Pergi tinggal mamak lah, bagi tahu mak. No? Tak apa, orang main sini tak apa. Okey dah? Okey, Assalamualaikum. Allah, sorry. Minta maaf Kak. Sepupu dia ni belajar bahagian apa? Semua. Belajar agama juga. Di mana? Mesir. Mesir.
ada dia tunjuk ada tak dia tunjuk apa-apa ciri-ciri petanda-petanda kata dia suka ke? Ustaz yang saya start macam teringat kat dia ni kan. Kalau mimpi tu rasa macam abang adik dia kot. Tapi yang start jadi teringat ni masa tu waktu malam. Waktu tu saya baca Quran kan. Lepas tu sampai ayat surah Nabi Yusuf tu. Falamma ra'aynahu tu kan. Saya tak tahu ayat apa. Lepas tu dia cakap dekat tok saya lah kan. Tu dia cakap ni lah surah Nabi Yusuf. Macam ni dia cerita lah kan. Cerita bahagian tu. Start pada situ, start pada malam tu lah saya mimpi dia. Situ umur apa? 14 tahun. 14 tu. Oh, Memang lama. lama sangat dah. Bukan dah. Waktu tu dia pun tak pergi Mesir lagi no. Tak lagi. Dah. Weh. Kak umur 14 dia pergi dah. Dia umur berapa lah ni? 35. Tak sampai tu. 30 dah ni. Tapi tak pernah sabar pula Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Memang dia tak boleh belajar maksud saya. Yalah duk ganggu kan. Dia tak Kalau belajar dekat Medan tu memang rasa tak mau mengaji. Lepas tu kalau tak pergi kelas rasa nak pergi kelas. Bila pergi kelas tu rasa mengantuk. Lepas tu kadang-kadang kalau orang tanya tu saya macam duduk blur gitu. Macam duduk atas orang, duduk lari sana lari sini. Hubungan Kak dengan keluarga sepupu okey. Okey je tak pernah dengar depa kata nak merisi ke apa ke? Tak no. Sepupu ni dia orang yang biasa-biasa ke, pendiam ke, macam mana ke? Dia ni orang yang suka lawak, lawak. Oh, tu no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata Kak kenan dah Kak kata tak kenan pun no. Tak kokot lah sebab kadang-kadang itulah yang boleh jadi orang kata bila berkenan dengan seseorang perempuan tu sampai kurung diri, bunuh diri tu pun ada juga Kak Tu orang kata panahan cinta tu kan. Dia mudarat diri. Dia berkenan dengan seseorang tapi dia tak beritahu. Dia duk pendam seorang-seorang kan. InsyaAllah. Jadi saya sure sajalah. Kita tak mau nak tuduh apa-apa no. Kita tak mau tuduh apa-apa. Jadi saya sure kalau kebetulan Kak nak beli madu sauda ni makan sama-sama. Sebab dalam tu saya doa siap dah untuk servis balik semua sistem, setting balik, termasuk juga matikan sihir ke, santau saka ke. Kita doa siap dah dalam tu supaya Kak lebih tenang, Kak lebih harmoni. Boleh Kak no? Jadi apapun kita bersangka baik dengan dia, anggaplah ini sebagai naluri seorang wanita suka pada seorang lelaki, contoh-contoh. Kan? Mungkin Kak tak faham istilah cinta tu macam mana sebab Kak tak pernah lalui. Tapi biasanya bila orang bercinta dia macam tu lah. Dia macam tu lah, ingat apa mimpi-mimpi, rindu-rindu, nangis-nangis. Biasa macam tu Kak walaupun Kak menafikan. Tapi mungkinlah ada sesuatu yang menyebabkan Kak teringat pada dia. Tak. Tu kadang kalau macam mimpi tu, contohnya saya ni ada di tempat susah kan, selalu ada dia. Macam tu. Contohnya macam ada kat tempat ayah, mungkin saya pun banyak dosa apa kan, lepas tu ada dia. Macam tu. Dari segi positif pula, dari segi sangkaan baik kita pula, bila Kak susah dia ada maknanya seolah-olah macam Kak orang kata serasi dengan dia pula kot. Tak tahulah kan. Tak apalah, kita tengok balik makan madu sauda, tengok dulu. Kalau ada unsur-unsur jahat, minta dimatikan unsur tu. Kalau unsur baik, ya Allah kita minta doa dengan Allah, kau pemudahkanlah dan segerakanlah. Gitu je lah. Kita sebagai hamba ni macam tu no Kak no. Kita kalau ya Allah, kalaulah ini petanda yang buruk, ya Allah kau jauhkanlah daripada aku. Kalaulah ini petanda baik,
kau pemudahkanlah dan kau segerakanlah kalau benda tu benda yang baik. Tapi masalah di sekarang ni, bila kak timbul satu rasa yang tidak suka kepada lelaki, kak suka pada perempuan kau macam mana? Tak. Tak juga. Kak gairah, kak rasa naik nafsu nak suka kepada perempuan kan lelaki? Tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Pada lelaki bedak, perempuan bedak. Alhamdulillah, harap-harap Allah Ta'ala pelihara. Orang lelaki pun macam tu juga. Dia tak suka pada perempuan, dia suka pada lelaki. Ya, kita takut benda tu berlaku. Okey, tak apa. Cumanya saya rasa kak kena, bukan saya nak mengajak lah, kita kena belajar terima hakikat tu. Hakikat yang mana seorang lelaki perlukan seorang perempuan perlukan seorang lelaki. Fitrahnya macam itu. Fitrahnya macam itu. Jadi tak lagi ada akak tu dari Goku. Dia kata dia masak dengan abang, dia kata abang kenal dia. Kata dia bawa orang PU. Pukul berapa dah ni? Tu dia abang sampai pukul 5 dah. Dia kata dia pergi Johor dia kata. Aduh. Tadi dia duduk kat Penang. Aduh, Dah pukul 5 dah. tak berhenti lagi hari ni. Betul lah, ramai patient lah. Tak tahu itu. Jadi tak apalah ni, boleh masuk harap-harap dia sampai tepat masa. Tu abang abang dia buat abang pukul 5 je. Yalah. Tak apalah. Dan tak apa. Kalau dia telefon bagi tahu kalau boleh sampai out cepat. No. Aduh kak. Sebab berkahwin ni satu perintah. Kahwin satu perintah agama. Dan dia amalan para sahabat, para rasul. Jadi kalau kita tak kahwin, kita telah terlepas daripada satu juzuk kehidupan beragama. Dan apabila kita melayan rasa tidak suka pada lelaki, ataupun kita duk layan, kita tidak suka pada perempuan bagi orang lelaki, maka di situ syaitan akan masuk. Gitulah. Itulah kak no. Lepas tu kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara. Susah sementara, senang sementara. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita orang berniaga, kita nak untung. Dan bila kita nak untung yang banyak. Kita tak mau untung yang sikit-sikit. Contohlah, maksudnya macam itulah contoh. Kan? Peluang untuk dapat banyak ada, tapi kita ambil untung sikit. Jadi maknanya tak betul lah. Kita ada peluang untuk untung yang banyak. Sebagai contoh, bila suami kak pergi sembahyang di masjid, kak sembahyang di rumah di awal waktu, suami dapat 27 darjah, 27 markah. Kak di rumah dapat 28 markah. Nampak tak pelaburan akhirat. Ini pentingnya perkahwinan. Setiap apa benda yang kak buat dalam rumah tangga kak berkhidmat untuk suami kak, kerana kak akan dapat ganjaran di sisi Allah. Apabila kak mengandung, Allah dan Rasul dan para malaikat sangat suka sangat. Kan? Malaikat akan datang akan jaga kak. Kan? Sampai peringkat macam tu. Satu urat kak terputus waktu nak salinkan anak, maka Allah Ta'ala bagi haji yang mabrur. Banyak keajaiban, banyak kelebihan untuk jadi seorang wanita, seorang perempuan, seorang isteri. Jadi dalam rumah tangga, setiap apa yang kak buat tu semua ibadat. Tapi kena betul niat lah. Kalau tak ada niat, tak jadi juga ibadat. Jadi dalam rumah tangga tidak ada siapa hamba, tidak ada siapa raja sebenarnya. Sama-sama pakat berkhidmat. Macam itulah. Tapi kalau kak duk layan kebencian kak pada lelaki, dia bagi saya rasa tak betul lah. Tak betul, kak kena lawan benda ni. No? Boleh nak? Sebab lah ni kak sampai waktu ni dah ni.
Kak dah habis mengaji nanti kan. Dah sampai fasa kedua, fasa kehidupan berkeluarga, fasa bekerja. Dah sampai waktu dia dah. Sekarang ni Kak 26. 26. Takdir Allah tahun depan baru habis 27. 27 Kak balik duduk di rumah. Kan balik rumah mak. Radik-radik 30. Kan duduk radik-radik 30. Dalam duduk sibuk duduk cari kerja umur 30, 32, 33 dia dah radik dah tu. Jadi sebab tu kalau anak dara saya tak kira dia belajar ke dia kerja ke, kalau umur 30 23 tu saya boleh tiap dah kalau mai. Kena buat persiapan dah untuk nak kahwin tu. Gitulah. Boleh tak Jadi saya pun Sayyidina Ali kata kalau hari ni Siti Fatimah meninggal, esok aku akan kahwin lain. Bukan pasal nafsu. Pasal ni sunnah para rasul. Sampai macam tu sekali pentingnya perkahwinan. Kak last kali bila takdir Kak mengandung, waktu mengandung tu banyak keajaiban Allah Ta'ala bagi, banyak fadilat, banyak kelebihan Allah bagi. Lahirnya anak Kak, bila lahirnya anak Kak, setiap susuan titik susu tu ada nilai di sisi Allah. Satu. Yang kedua, bila anak Kak makin membesar, dia dah mula boleh ajuk cakap. Sebagai contoh, dia tengok TV kan, azan. Dia pun bagi tahu Kak Mimi, lobat. Anak budak-budak pun nak belajar cakap kan 2 tahun lebih-lebih kan. Maka apa berlaku? Dia tak faham apa pun dia cakap tu. Tapi di sisi Allah dia ada nilai. Apabila anak kamu dapat ucap Allahu Akbar, maka seluruh dosa kamu Allah Ta'ala ampunkan. Seluruh dosa mak bapak Allah Ta'ala ampunkan. Jadi kalau kita buat keputusan tak kahwin, kita hanya bawa bekal kita aja. Yang diskaun tadi tak ada. Rugi Kak. Lepas tu bila anak ni dia beranak sampai hari kiamat, pahala dia tu masuk kat kita. Tu pentingnya anak ramai. Kak. Saya anak 9 Kak. 3 hafiz Quran. Anak saya. 2 dan semua kerja sekolah Arab. Saya nak cuba usaha supaya kehidupan di dunia pun harmoni, kehidupan di akhirat pun harmoni. Malahan lebih cemerlang di akhirat. Macam itulah Kak. Jadi Kak fikir-fikir, Kak orang mengaji dah. Kak orang mengaji agama dah, duduk dalam kelompok agama dah. Saya gitulah. Kak lebih faham, lebih pandai, lebih hebat daripada saya lagi. Jadi Kak fikir-fikirkan macam mana cara nak selesaikan masalah. Kak semai hajat pada Allah, wahai Allah, bantulah aku. Wahai Allah, buka pintu hati aku, masukkan hidayah, masukkan iman, masukkan petunjuk. Kena doa selalu. Wahai Allah, bagilah aku petunjuk ya Allah. Aku tak faham apa berlaku ni ya Allah. Kau lebih memahami. Merayu dengan Allah. Boleh tak? Boleh nak? Alhamdulillah. Saya harap Allah SWT akan selesaikan masalah ni lah. 2-3 masalah dia duduk tanggung ni. Masalah kemaluan kan, masalah ni lah, masalah jijik lah, senang dah tak nikah lagi kan. Dikacau. Lepas tu masalah mimpi dan masalah benci. Boleh tak Ustaz, ya. Kalau macam tindih-tindih tu, macam kejadian tindih malam, apa yang saya kena buat Ustaz? Macam contoh kalau sebelum ni kalau saya pegang tasbih, tu dia akan sampak saya. Sama macam adik juga. Lepas tu contohnya, dulu selalu nampak tapi sekarang dah jarang. Contohnya saya akan nampak seorang lelaki tu tinggi pada saya. Dia lelaki tu sempurna semua, cuma bentuknya hitam macam orang minyak tu. Lepas tu kadang-kadang kaki ke tapak tangan tu duk berjalan-jalan macam tu. Batu-batu lompat. Okey. Apa yang patut Kak buat, Kak kena buat lah. Kalau takdir kata nak beli madu saudara saya ni, Kak balik sagi, Kak ambil ayam,
Tak kisah satu jak ke, satu baldi ke. Saudak saya tu, kak ingat no? Saudak saya tu kak spray dalam air tadi 7 kali. Minyak saudak tu spray 7 kali. Baca ayat kursi 7 kali, baca Fatihah 7 kali, niat. Baca ayat kursi 7 kali, niat. Untuk halau anasir-anasir jahat. Sihir ke, saka ke, gangguan makhluk halus ke apakah. Lepas pada tu, kalau ada abah ke, ada anak lelaki ke, dalam pukul 6, 6.30 azan dalam rumah. Azan dalam rumah. Lepas azan, ayat tadi ni bobol dalam spray. Spray air baju tu kan. Spray daripada kanan ke kiri, setiap bilik, setiap store, setiap tandas, setiap dapur. Spray. Daripada kanan ke kiri. Kita masuk bilik tu daripada kanan pergi ke kiri. Spray buat syarat je kak Spray cat. Masuk bilik ayak cat. Pergi dapur cat. Pergi store, pergi bilik, semua daripada kanan ke kiri. Satu tindakan kena buat. Saya takut benda tu ada di dalam rumah tu. Satu. Lepas tu semua kena makan lah, macam dia kena makan, adik tadi kena makan. Kita kena lawan sungguh-sungguh biar selesai masalah ni. Jangan bagi dia duk buat naya macam ni. Kesian kat kakak kita lah, kesian kat dia. Boleh tak? Boleh tak? Jadi kita harap masalah ni selesai. Jadi boleh kongsi madu dengan saudara tu lah. Biar selesai, jangan biar lama. Minta simpang, ya Allah, minta simpang daripada benda pelik-pelik. Naya dia. Dia tak biasa lagi. Dia tak pernah kahwin lagi, tapi ada orang ada jin main duk kacau dia macam ni, naya dia. Itu yang jadi kemungkinan juga kesan daripada benda tu duk buat dia menyebabkan dia jadi benci pada lelaki ke apakah. Sebenarnya tak patut. Yang jahat ni jin, bukan manusia kan. Jadi kita sembang saja ni. Kalau silap minta maaf kak no. Jadi kak fikir-fikirkanlah. Kan? Yang buat naya, yang buat duk kenak kak, duk mai selongkak kak ni jin, bukan manusia. Tapi kak benci pada lelaki. Bukan. Saya rasa tak betul lah. Kau macam mana kak? Tak patutlah benci lelaki kan. Salahnya orang lain. Salahnya kau jin. Boleh tak harap benda ni selesai. Kalau sampai waktu orang masuk Minang ke apa-apa, kalau tengok sesuai sembahyang hajat apa semua, fikir benda sesuai kak terimalah, kak kahwin lah. Hidup macam biasa, macam orang lain juga. Boleh? InsyaAllah nah. Kak sembahyang hajat lah. Minta dengan Allah, wahai Allah bantu saya. Sebab saya tak ada nafsu pada lelaki. Jangan kata, bukan kata maksudnya saya ada nafsu pada perempuan, tak. Kan? Tapi dengan lelaki pun saya tak ada ni. Apa masalah saya? Kan? Saya manusia yang normal. Kan? Saya mau hidup cara normal macam orang juga. Merayu dengan Allah. Kami merayu, mak merayu, kita pakat tolong. Boleh tak? Boleh nak? Nah? Kalau saya ada salah cakap silap, saya minta maaf nak. Kak balik fikir, tengok. Doa dengan Allah sentiasa. Boleh? Alhamdulillah. Boleh tak nak? Gitulah. Jadi kalau kak rasa pegang tasbih ke apa-apa, kak sauda tu sentiasa ada. Cak sapu. Bila kak rasa demai je, cepat-cepat ambil minyak sauda tu. Ulama-ulama yang tawaduk kata, selesaikan masalah kamu dengan amalan agama. Bila ada masalah macam tu, macam mana kita nak buat? Kita nak halau dengan kayu, tak lut dia. Jadi sauda amalan agama, madu amalan agama, dan Nabi pesan rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Jadi kita taatlah ni, kita taat Allah, kita serah diri dengan Allah. Boleh ya? Boleh tak nak? Minta maaf no? Okey, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak. Okey.